Selamat pagi dan salam sejahtera. Harap semua murid-murid telah bersedia untuk mengikuti PDPR Pendidikan Moral pada hari ini. Okey, terlebih dahulu cikgu minta semua murid-murid bukakan buku teks macam biasa. Bukakan muka surat 157 dan unit 13. Okey. Hari ini kita akan mempelajari satu tajuk yang agak seronok, itu keselamatan di jalan raya. Semua orang pernah pergi jalan raya, nak pergi sekolah pun pergi jalan raya, nak pergi rumah sebelah pun kena jalan raya. Kemudian apa yang kita akan belajar ataupun objek pembelajaran pada hari ini ada 6 yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama adalah peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya. Apa perbezaan kedua-duanya? Tahu ke? Tak tahu, nanti tunggu. Yang kedua, persamaan dan perbezaan antara peraturan jalan raya dan undang jalan raya. Ini yang cikgu beritahu tadi. Tunggu, sabar dulu. Kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kenapa penting sangat? Kan jalan aja kan. Kenapa? Nanti kita tahu kepentingan. Yang seterusnya, langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya dan perasaan apabila mematuhi peraturan jalan raya. Apa perasaan? Kita nak melintas jalan, tunggu bas, nak pergi ke SMK Senibong. Apa perasaan dia? Apa yang perlu kita buat? Dan yang terakhir, sikap mengutamakan keselamatan jalan raya. Kalau kita tengok di sini, anak-anak tengok gambar apa benda yang berjala-jala putih tu. Cuba tengok muka surat 157. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa? Apa benda tu? Itu kita panggil sebagai, kalau orang putih cakap, zebra crossing. Zebra crossing ni tak boleh mana-mana kenderaan, kereta besar, kereta kecil, motosikal besar, jentolak ke apa, dia tak boleh melanggar pengguna jalan ini. Maksud kalau dia berjalan ke, merangkak ke, dia tak boleh melanggar orang yang berada di sini. Ini kamu anak-anak kena tahu. Kalau langgar, itu kesalahan yang sangat berat. Ini kita panggil sebagai zebra crossing. Kalau bahasa orang putih lah. Bahasa Melayu ni cikgu kurang pasti jugalah. Okey, kemudian nilai-nilai murni yang kita akan belajar adalah menghormati, bertanggungjawab, toleransi, kasih sayang dan juga rasional. Okey. Kita pergi seterusnya. Seperti yang kita tahu, keselamatan menjadi satu perkara yang sukar ditangani walaupun kerajaan telah bertindak secara proaktif memperkenalkan banyak peraturan dan undang-undang. Untuk pengetahuan semua anak-anak, kadar kematian di jalan raya dekat Malaysia ni sangat-sangat tinggi. Tetapi untuk tahun 2020-2021 rendah. Kenapa? Pandemik COVID-19. Kalau daripada sebelum-sebelumnya 2019 memang sangat tinggi. Satu hari kadang-kadang kadar kemalangan boleh menjangkau sehingga 10 kematian. Itu untuk satu hari, kadang-kadang lebih. Ini kenapa benda ini berlaku? Kerana sikap. Bukan kita nak salah, kereta kancil ni selalu kemalangan, kereta Mercedes ini jarang kemalangan. Tidak, ini sikap pengguna. Bermaksud, sebab itulah pendidikan moral menterapkan di dalam sanubari, dalam hati kita macam mana. Kan kita cikgu dah beritahu tentang sikap mengutamakan keselamatan berada di jalan raya. Sebab itulah pendidikan moral diajar seawal tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Okey. Seterusnya kita kena tahu apakah perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya. Sama juga di sekolah. Kita tak cakap undang-undang disiplin, tidak boleh. Sebab undang-undang mesti dibentangkan di dalam parlimen. Dia ada hukuman. Salah akan didenda.
disabitkan kesalahan, dan macam-macam lah ceritanya. Kalau peraturan ini tidak, ia macam satu yang digalakkan. Kalau buat sangat baik, orang yang bagus. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Okey, kita tengok peraturan jalan raya. Peraturan jalan raya adalah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna ketika berada di jalan raya. Sebagai contohnya, peraturan jalan raya, gunakanlah kasut ketika menunggang motosikal. Gunakanlah baju, jaket yang berwarna, yang ada pantulan ketika menunggang motosikal pada waktu malam. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan. Tetapi kalau undang-undang, dia cakap mewajibkan sesuatu perlakuan. Dia mewajibkan kepada pengguna semasa berada di jalan raya. Pengguna yang tidak mematuhi undang-undang akan dikenakan hukuman. Sebagai contohnya, tidak memakai helmet. Itu adalah undang-undang yang telah dibentang di dalam parlimen. Tidak menggunakan helmet penunggang motosikal akan disaman 150. Begitu juga melanggar lampu isyarat. Mudah je melanggar lampu isyarat. Kalau yang dekat Lunuk, kita ada satu lampu isyarat. Melanggar lampu isyarat akan didenda RM300. Menggunakan handphone semasa memandu pun akan dikenakan tindakan undang-undang, itu 3 compound RM300. Itu adalah di antara apa yang kita masukkan sebagai undang-undang. Mungkin anak-anak masih lagi blur. Aduh, cikgu pening cikgu. Tak tahu. Okey, tak apa. Jangan takut. Okay, cikgu akan terangkan ataupun cikgu akan beri contoh antara peraturan dan undang-undang. Okey. Cikgu ambil contoh peraturan jalan raya. Peraturan jalan raya, kita nak jaga keselamatan kita. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Jangan sampai sakit tengkuk. Kemudian barulah kita melintas jalan raya. Kenapa? Untuk keselamatan. Kemudian pakai pakaian yang cerah dan bersinar. Yang tadi cakap pantulan tu ketika waktu malam, tak, terutamanya penunggang motosikal ataupun pejalan kaki. Kemudian tidak menunggang basikal secara beriringan, bersama-sama. Tidak menunggang motosikal pun secara beriringan. Kemudian lihat cermin sisi dan beri isyarat sebelum menukar lorong. Ini bagi yang kereta. Kamu nak ambil lorong belah kanan, belah kiri, bagi isyarat. Itu semua peraturan. Itu semuanya peraturan. Dan yang terakhir, elak mencelah di antara kenderaan. Ni yang mak rempit lah ni. Jangan laju sangat bawa. Kalau ini bawa lah 60, 70. Tak ada masalah. Kamu nak pergi sekolah, bawa lah 50, 60. Jangan laju. Kalau kamu bawa laju, kalau licin jalan raya, sakit je tu. Bermaksud, kalau bagus untuk keselamatan kamu, gunalah jaket. Jaket yang tebal sikit. Kalau ada, gunakan glove tangan. Kalau kamu penunggang motosikal, kalau terjatuh tu, inilah keselamatan kamu. Kurang kecederaan dia. Itu penting tu. Okey, manakala undang-undang. Ini yang penting. Kalau nak bawa motosikal, pastikan ada lesen. Kalau tak ada lesen, tolong. Anak-anak, kalau tak ada lesen, kalau lori melanggar kamu, kereta melanggar kamu, kamu yang salah. Sebab kenapa? Tiada lesen. Kamu kena langgar dengan kura-kura. Kamu yang salah. Sebab tiada lesen. Sebab itu lesen penting. Kalau dibawa ke polis, polis cakap ada lesen, tak ada lesen, salah. Walaupun orang yang membawa tu, orang yang melanggar tu dalam keadaan tak sedar diri, kemabuk, kamu yang salah sebab tiada lesen. Hati-hati kalau tiada lesen. Kemudian
patuhi had laju kenderaan yang ditetapkan. Kalau kat jalan raya, kalau orang sempadi tu ada lebih kurang dalam 70. Kalau highway dekat Lunduk tu 80, 90. Jangan kamu bawa tak ada orang, kamu pecut 120. Itu memanglah sangat berbahaya. Patuhi lampu isyarat. Kemudian letak kenderaan di tempat yang sepatutnya. Kalau kamu parking sebarang-sebarang, memang kena saman. Tak ikut lampu isyarat, memang kena saman 300. Kemudian tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu pun kena saman juga. Kalau dapati sebanyak RM300. Dan banyak lagi lah, kena paparkan cukai jalan dan sebagainya. Senang cakap, kalau undang-undang, kalau kita tak patuh, kita akan didenda ataupun disaman ataupun dikenakan tindakan. Kemudian kita tengok seterusnya, peraturan. Kepentingan mematuhi. Kenapa penting sangat kita nak ikut undang-undang? Di sini cikgu nak beritahu ada 6. Ada 6 perkara kenapa undang-undang kepentingan kita nak patuhi. Yang pertama, untuk mengelakkan keselamatan. Ini yang paling penting. Kalau kamu tak sayang kat diri kamu, tak apa. Ibu sayang kamu, adik sayang kamu, mungkin sahabat-sahabat sayang kamu. Untuk mengelakkan kemalangan, dia punya kepentingan. Yang kedua, untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Yang ketiga, imej negara meningkat. Macam mana imej negara meningkat? Kamu bayangkan, kalau orang naik motosikal ataupun orang yang naik kereta semua cermin gelap. Macam mana kita nak tengok? Orang luar akan tengok, kenapa Malaysia ni pakai motosikal tak pakai helmet? Kenapa semua cermin gelap? Ini akan sebenarnya akan kenapa guna tayar? Kamu tu tayar. Kalau tayar melebihi had pedes di luar tu, sebenarnya tak boleh, kena saman. Kena tahu tu. Tapi itu semuanya akan meningkatkan imej. Kalau semua peraturan yang diikuti, macam dekat Australia, kalau satu hari kamu dah pergi Australia atau New Zealand, kamu tengok sana, sangat-sangat awesome. Pemandunya sangat berhemah. Dekat dalam bandar dibawa kereta pun 60 sahaja. Kalau kamu pergi kat Switzerland pun bagus, tak banyak kereta, orang banyak pakai basikal sebab environment, alam sekitar dia nak jaga. Seterusnya adalah tentang mengurangkan beban kerajaan, membaiki kerosakan akibat kemalangan jalan raya, menjadikan jalan raya selamat untuk digunakan. Ini untuk semua orang. Kalau jalan raya selamat, adik-adik kamu pun boleh pakai, kamu pun boleh pakai, semua orang rasa selamat. Highway pun kita rasa selamat. Kalau dekat sofa dekat Sarawak, cikgu tengok, utamanya Lundu, syukur Alhamdulillah, setakat inilah semua pemandu-pemandu dia sangat berhemah. Kenapa saya cakap? Kamu tengok depan sekolah kita, ada pernah berlaku kemalangan? Tak ada. Pernah kereta bawa terlampau laju? Tidak ada. Bermaksud very good orang Lundu. Dan yang terakhir, untuk mengelak kehilangan nyawa dan harta benda. Itu adalah di antara kepentingan. Okey. Untuk memastikan jalan raya selamat digunakan, beberapa pihak berperanan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Ini untuk kesedaran macam mana? Untuk keselamatan jalan, siapa yang perlu terlibat? Ada 3, ada 4, ada 5 orang yang perlu terlibat untuk memastikan semuanya selamat. Kesedaran keselamatan jalan. Yang pertama adalah peranan kita dulu. Jangan tanya dia. Tengok dia tunjuk kamu, 4 jari ni tunjuk kita. Yang pertama adalah peranan kita, kita sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua, peranan ibu bapa. Sebab kamu masih bawah umur, ibu bapa akan nasihat dan sebagainya. Yang ketiga adalah peranan pihak sekolah. Macam sekarang ni lah, cikgu bagi kesedaran. Dan seterusnya, ini dah bahaya dah. Kalau JPJ masuk campur. JPJ dia tak bagi kesedaran. Salah
Dia tak banyak cakap, dia tulis saja, bayar saman. Dan seterusnya, polis trafik. Okey, kita pergi satu persatu. Peranan anda nak meningkatkan kesedaran keselamatan macam mana? Mestilah tengok kiri, tengok kanan. 2 kali sekali lagi tengok kiri, tengok kanan. Kalau tak ada kereta, barulah kamu melintas. Kemudian, kalau kamu pernah pergi dekat Kuching, kamu tengok dekat Satok, ada flyover yang terjantas. Itu sangat-sangat laju. Cikgu takut nak pergi. Tapi ada juga 2, 3, 4 orang yang hebat melintas. Sebab situ kalau tak salah cikgu ada 5 lane ataupun 6 lane barisan tu, kereta yang kiri ke kanan. Ada 4 lane. Bayangkan banyak kereta sana. Kalau kamu jalan, memang risiko nak kemalangan sangat tinggi. Sebab itulah kena guna jejantas. Okey. Kemudian peranan ibu bapa juga menjadi pemandu yang berhemat di jalan raya. Kita menghantar kamu ke sekolah lah. Mendidik anak-anak tentang peraturan dan undang-undang dan mengambil bahagian dalam kempen keselamatan jalan raya. Ini penting. Sebab itulah kalau boleh peranan ibu bapa, kalau belum cukup umur, belum terlampau terdesak, janganlah. Sebab itulah ibu bapa kamu tak bagi kamu naik motosikal. Kenapa? Bukan dia benci kamu, bukan tak sayang. Dia sayang, dia takut apa-apa berlaku dengan kamu. Kalau berlaku dengan kamu, kamu tahu kalau kamu tak ada lagi 7 hari, 7 bulan dia menangis mengenangkan benda ni. Sebab itulah ibu bapa sangat sayangkan kamu. Seterusnya, peranan pihak sekolah. Mengadakan ceramah, mengajar dan menumbuhkan kelak keselamatan jalan raya dan memberi kesedaran. Itu macam hari inilah cikgu bagi kesedaran. Jangan berhati-hati di jalan raya. Tengok kiri, tengok kanan. Sayangilah diri kamu. Sebab kamu ni adalah aset berguna kepada negara. Siapa tahu satu hari kamu akan jadi YB. Kan? Macam cikgu dah habis dah senja. Mana tahu satu hari kamu akan jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh duduk, tak salah. Okey, seterusnya peranan JPJ, Jabatan Pengurutan Jalan Raya, menguat kuasa dan mentadbir undang-undang jalan raya, mengadakan kempen dan bekerjasama dengan pihak sekolah memberi pendidikan. Seterusnya, polis trafik meningkatkan rondaan, mengeluarkan saman dan mengawal lalu lintas, serta kadang-kadang cikgu panggil, cikgu hubungi kita punya pegawai perhubungan polis, datang ke sekolah, tengok sekolah, buat rondaan dengan kerap untuk memastikan bukan nak tangkap kamu, memastikan keselamatan kamu. Jangan ada murid yang bawa motosikal laju dalam sekolah. Kalau laju, kalau tak dapat dia nak kontrol, kalau melanggar orang macam mana? Udahlah orang tu, satu jadi cacat, 2 kamu cedera, 3 motor rosak, macam-macam kan. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan kesimpulannya boleh cikgu nyatakan bahawa semua peraturan dan undang-undang di jalan raya merupakan tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab cikgu, bukan tanggungjawab bapa, tanggungjawab anda, ibu bapa, pihak sekolah, JPJ, trafik, komiti dan masyarakat keseluruhan. Setiap pengguna jalan raya mestilah berhemah dan mengamalkan nilai hormat, bertanggungjawab, toleransi. Toleransinya mestinya tolak ansur. Kalau orang horn kita, jangan kita marah, kita horn, kita nak pecut lagi. Kasih sayang, bawa tu dengan seronok dan rasional. Oleh itu, kita akan merasa bangga apabila mematuhi peraturan jalan raya. Bermaksud, bawa lah. Kalau bapak bawa laju 110, Pak, cuba kita slow sikit, Pak. Si lari sekolah ya, Pak. Pak, cuba kita perlahan sikit. Masih banyak lagi barang dia 100% lah. Tegurlah bapak. Secara bagus, jangan kita marah. Okey, ya, daripada cikgu. Nanti cikgu akan umumkan siapa pemenang untuk nyanyian minggu lepas. Okey, cikgu lupa minta maaf. Cikgu lupa nak bagi jawapan untuk kuis minggu lepas. Nanti cikgu akan masukkan
dalam Telegram lepas ni terus. Anak-anak boleh periksakan diri lah. Minta maaf cikgu terlupa. Cikgu harap belajar bersungguh-sungguh, manfaatkan masa yang ada di rumah dengan baik, dan sekian, terima kasih.